Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syuhada dan Kasih Kalina ingin membentangkan tajuk pendidikan Islam tingkatan 5 iaitu keunggulan tokoh Islam. Terdapat 3 tokoh Islam yang kita akan pelajari iaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Hasan Al-Banna dan Ahmad bin Ibrahim. Seterusnya, saya akan membacakan biodata tokoh Islam yang pertama iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nama penuh beliau ialah Yusuf bin Ayyub bin Shazi. Beliau dilahirkan pada 532 Hijrah bersamaan dengan 1138 Masihi di kota Tikrit berhampiran dengan sungai Tigris di wilayah Iran. Selain itu, beliau wafat pada tahun 589 Hijrah bersamaan dengan 4 Mac 1193 Masihi ketika umur beliau mencecah 57 tahun di Damsyik, Syria. Beliau juga memegang jawatan iaitu sebagai pemerintah bagi kerajaan Al-Ayyubiyah. Guru yang tersohor beliau ialah Ali bin Al-Hasan. Seterusnya, ketinggian akhlak Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna merupakan seorang yang menghormati para ulama. Ini kerana beliau sentiasa mendampingi golongan ulama dan meminta nasihat daripada mereka. Selain itu, beliau juga seorang yang berani mempertahankan agama. Hal ini kerana beliau berusaha menawan semula Baitul Maqdis dari tangan tentera Salib. Akhir sekali, beliau seorang yang perhatian terhadap kebajikan rakyat. Beliau telah menyediakan kemudahan asas untuk rakyat bagi menjaga keselesaan dan kebajikan mereka. Seterusnya, mari kita lihat pula sumbangan Al-Ayyubi. Dari aspek ketenteraan, beliau telah membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera Salib. Dari aspek pendidikan pula, beliau telah membina banyak sekolah dan menjemput golongan ulama dan cerdik pandai sebagai tenaga pengajar. Selain itu, beliau juga turut membiayai gaji guru. Dari aspek pentadbiran, beliau telah mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikannya sebuah hospital yang dinamakan Al-Bimaristan Al-Atiq. Akhir sekali, aspek keilmuan. Beliau telah mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Bagi tokoh yang kedua, saya akan pas kepada Kasih Kalina. Seterusnya, saya akan sambung dengan tokoh yang kedua iaitu Hasan Al-Banna. Nama penuh beliau ialah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad Al-Banna. Beliau dilahirkan pada 14 Oktober 1906 Masihi bersamaan dengan 25 Syakban 1324 Hijrah di desa Al-Mahmudiyah yang terletak di daerah Al-Buhairah, Iskandaria, Mesir. Tarikh beliau meninggal dunia adalah pada 12 Februari 1949 iaitu bersamaan dengan 1398 Hijrah akibat ditembak dalam pembunuhan kejam hasil konspirasi musuh Islam yang berselindung di sebalik Raja Farouk iaitu pemerintah Mesir pada zaman itu. Jawatan yang dipegang oleh Hasan Al-Banna ialah Mursyidul Am Pertubuhan Ikhwanul Muslim. Hasan Al-Banna merupakan seorang guru selama 19 tahun sejak daripada usia 21 tahun. Beliau merupakan pendakwah yang hebat terutamanya di Mesir melalui gerakan Ikhwanul Muslim sejak daripada usia 23 tahun sehingga meninggal dunia. Hasan Al-Banna juga merupakan anak murid kepada guru yang tersohor iaitu Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna dan juga Syekh Muhammad Zahran. Antara ketinggian akhlak Hasan Al-Banna ialah beliau suka membaca buku. Beliau gemar membaca buku daripada pelbagai bidang seperti tasawuf dan sejarah Islam. Beliau juga ialah seorang yang kuat beribadat sejak dari kecil kerana suka bersolat dan berpuasa. Akhir sekali, beliau juga bersikap pemurah iaitu suka bersedekah walaupun beliau sendiri memerlukan wang atau barang yang disedekahkan itu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sumbangan Hasan Al-Banna daripada segi penghasilan karya. Beliau telah menghasilkan Risalah At-Talim iaitu himpunan beberapa makalah yang disusunnya pada waktu-waktu tertentu sepanjang hayatnya. Selain daripada itu, beliau juga menghasilkan Makalat Hasan Al-Banna iaitu himpunan nasihat dan arahan beliau kepada sahabat dan para anggota Ikhwanul Muslimin. Akhir sekali, beliau telah menghasilkan Al-Maksurat iaitu himpunan doa dan zikir yang disusun oleh beliau sendiri. Dari segi dakwah pula, beliau telah meletakkan jawatan sebagai guru selepas berkhidmat selama 19 tahun untuk menyusun kegiatan dakwah secara sepenuh masa dengan lebih berkesan melalui pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Beliau juga telah mendekati para ulama dan pemimpin dengan mengingatkan mereka kepada kewajipan-kewajipan berdakwah kepada semua rakyat bawahan. Dari aspek organisasi, beliau telah menubuhkan sebuah gerakan dakwah yang dikenali sebagai Ikhwanul Muslimin pada Mac tahun 1927 bersama-sama adik dan 5 orang sahabatnya bertujuan untuk mengembalikan kegemilangan Islam dan melancarkan jihad. Akhir sekali, daripada segi politik pula, beliau berjaya membawa gerakan Ikhwanul Muslimin dalam kancah politik negara Mesir.
Beliau juga mengerahkan tenaga anggota Ikhwanul Muslimin untuk berjihad menentang penjajahan barat. Tokoh yang terakhir ialah Ahmad bin Ibrahim. Nama penuh beliau ialah Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 15 Mei 1916 di Singapura. Beliau meninggal dunia pada tahun 17 April 1999 kerana mengalami serangan sakit jantung pada usia 82 tahun di rumahnya Gombak, Selangor. Gelaran yang diberikan oleh beliau ialah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Tahap pendidikan Ahmad bin Ibrahim ialah Victoria, Briscoe, University of Cambridge, Raffles Institution Singapura dan juga Raffles College Singapura. Antara pekerjaan Ahmad bin Ibrahim ialah magistrat pada tahun 1946 dan beliau juga pernah menjadi hakim pada tahun 1947 dan beliau juga pernah jadi pensyarah di Raffles College dan juga pendakwa raya. Beliau juga pernah menjadi pensyarah kuliah undang-undang di UIAM dan juga hakim Mahkamah Rayuan dan hakim Mahkamah Syariah. Antara ketinggian akhlak Ibrahim bin Ahmad ialah beliau ialah seorang yang pendiam. Beliau jarang berbual kosong dalam sesuatu mesyuarat tetapi dilaksanakan secara ringkas. Seterusnya, beliau memiliki daya ingatan yang kuat, seperti pemikirannya tetap kuat walaupun berusia 80-an. Akhir sekali, beliau sangat-sangatlah patuh terhadap amalan Islam. Beliau tidak suka mengambil makanan dan minuman yang diharamkan dan tidak merokok. Antara sumbangan Ibrahim bin Ahmad daripada segi penulisan karya ialah beliau ialah penulis buku Undang-Undang Keluarga Islam iaitu Family Law in Malaysia dan Undang-Undang Keluarga Islam. Seterusnya, beliau ialah pengasas, pelopor, penasihat dan editor jurnal hukum yang melaporkan kes-kes berkaitan keputusan Mahkamah Syariah. Akhir sekali, beliau telah menghasilkan buku berkaitan undang-undang seperti Islamic Law in Malaysia. Dari segi perundangan pula, beliau ialah pengubah enaman undang-undang Islam iaitu hudud dan kisas. Beliau juga ialah ahli Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan dan beliau juga ialah pengasas fakulti undang-undang pertama di Malaysia iaitu di Universiti Malaya. Dari segi kehakiman pula, beliau telah menjadi hakim syariah rayuan bagi Mahkamah Syariah dan juga menjadi anggota Jabatan Kehakiman sehingga akhir hayat beliau. Itu sahaja daripada kami. Sila like, share dan subscribe dan jangan lupa komen jika ada persoalan.